أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم. Muslimin muslimat hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam ini insyaAllah kita akan meneruskan perbahasan dan bicara kita daripada pertemuan yang lalu berkaitan dengan kronologi dan peristiwa besar daripada tanda-tanda kiamat. Kita malam ini akan membicarakan tajuk Khurujud Dajjal, yakni keluarnya Ad-Dajjal. Di manakah kedudukan peristiwa keluarnya Dajjal ini? Ini kita perlu kaitkan dengan topik yang lepas untuk kita mendapatkan di manakah situasi kejadian keluarnya Dajjal ini. Rentetan peristiwa besar daripada tanda-tanda kiamat bermula dengan kemakmuran Baitul Maqdis, yakni Umranu Baitul Maqdis dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Apakah maksud daripada kemakmuran Baitul Maqdis? Kemenangan kaum muslimin di bumi Syam ke atas kaum Yahudi. Dengan apa yang kita saksikan pada hari ini, saya hanya boleh simpulkan soon or later itu sajalah. Kita akan mencapai kemenangan, kaum muslimin akan mencapai kemenangan di bumi Syam. Itu janji daripada Rasulullah. Ramai yang menyifatkan ini adalah nakbah yang kedua. Nakbah ni maksudnya penderitaan lah, yang lebih dahsyat daripada nakbah yang pertama pada tahun 1948 dulu. Ujian penduduk Palestin ni dia lama dah tuan-tuan, sejak daripada 1930-an lagi, apabila British mula membawa pendatang-pendatang Yahudi dan membina penempatan-penempatan haram di tanah mereka. Tapi waktu itu dia penjajah. British menjalankan pentadbiran penjajahan dia di atas tanah Palestin waktu itu. Dan kemuncaknya apabila British memberi jalan kepada gerakan Zionis untuk menubuhkan sebuah negara, maka bermulalah pertempuran secara bersenjata. Yang sebelum tu pun sebenarnya dah bermula, tetapi secara rasminya pertempuran ketenteraan berlaku antara kaum muslimin dan Yahudi. Itulah detik dia tuan-tuan. Orang yang hidup sebelum 1940-an atau 1930-an, mereka tidak menyaksikan pertembungan Islam dan Yahudi. Dia orang tak tengok. Sebab peperangan terakhir Islam dan Yahudi adalah pada tahun 7 Hijrah, yakni dalam peperangan Khaybar. Zaman Rasulullah masih berada bersama para sahabat. That is the last battle or last war between Muslim and Jews ke waktu tu? Yahudi lah. Belum boleh panggil Jews ke? Yahudi pada waktu itu. Last. Lepas daripada tu Yahudi nothing. Tak ada kerajaan, tak ada wilayah, tak ada tanah. Dan tiba-tiba sekitar tahun 900 Masihi munculnya golongan Yahudi baharu, kaum atau bangsa baharu yang memeluk ajaran Yahudi di kawasan selatan Rusia itu,
belum ada Russia lah waktu tu, kita panggil dia sebagai kawasan Eurasia, kita panggil antara kawasan Eropah Timur dan Asia Tengah. Itu Asia Tengah, Asia Barat ke Asia Tengah, kawasan bawah Russia itulah, ya, kat situ muncul komuniti baru, dan akhirnya komuniti itu, bangsa itu mendominasi populasi Yahudi di atas muka bumi pada hari ini. That's why kita tengok kalau orang persoal cerita Yahudi ini, kalau ikut cerita zaman dalam Al-Quran dulu, itu ceritanya di tanah Arab, tapi kenapa masalah Yahudi moden ni datang daripada Jerman? Jadi ini saya cerita sejarah dia, sebab mereka pada hari ini bukan watak Bani Israel yang Allah cerita dalam Quran, bukan, bahkan bukan keturunannya pun, ya. Mereka adalah bangsa baharu daripada kelompok Indo-Eropah, memeluk ajaran Yahudi, dan bertebaran, sebahagiannya menjadi kelompok elit dan sebahagian besarnya masih menjadi pelarian Holocaust dulu tu. Yang itulah cerita dia tu. Baik, itu saya dah cerita panjang dah semasa awal konflik antara Muslim Palestin dan juga Yahudi tempoh hari. Baik, jadi sejak daripada itu berlaku pertempuran. Rasulullah telah menyebutkan sejumlah hadis tentang pertembungan Islam dan Yahudi. Majoriti hadisnya adalah berkait soal peperangan, tapi umat yang menyaksikan realiti apa yang Nabi sebut itu hanya yang hidup selepas 1930-an. Tuan-tuan, masa Tun Mahathir lahir pun 1925 kan, Islam dan Yahudi belum bertembung lagi waktu itu, ya. Baik, jadi kita ni awal zaman ke, tengah zaman ke, akhir zaman, tuan-tuan? Kalau ada lagi yang merasakan belum akhir zaman, ustaz jangan berangan, kan? Ustaz tak sabar nak kiamat ke? Ada cakap macam tu, ada, bukan tak ada. Dia tidak, sebab itu hadis ni, tuan-tuan, apa yang Nabi tinggalkan ni, main dia adalah kefahaman. Bagaimana kita nak memahaminya itu, kita perlu mohon petunjuk kepada Allah, tuan-tuan. Saya buat research dalam bidang ini hampir 15 tahun. Sama tak pandangan saya masa tahun pertama, kedua, ketiga? No, tuan-tuan, tak sama. Dia mengambil satu masa tempoh yang lama. Apatah lagi saya menemui penemuan yang lebih tepat itu berselisih dengan pegangan utama yang masyarakat dan ilmuwan kita pegang pada hari ini. Lagilah merupakan suatu cabaran. Tapi tuan-tuan, itulah ilmu. Sebab selama ni kita dibicarakan tentang Dajjal, kita tak pernah faham pun Dajjal tu apa. Percayalah saya cakap, kita tak pernah faham dan kita tak pernah tahu dan nampak bagaimana fitnahnya itu bergerak. Jadi kita, alhamdulillah tuan-tuan, saya meyakini di atas penemuan ini, saya yakin membicarakannya kepada tuan-tuan sekalian. Antara mesej ataupun bukan mesej lah, sign paling utama, tanda paling utama menentukan keberadaan umat ini adalah pertembungan Islam dan Yahudi. Bila mana ia telah berlaku, sebab pertembungan itu akan membawa kepada peristiwa besar pertama daripada tanda-tanda kiamat ini. Apa dia peristiwa besar pertama? Umranu Baitul Maqdis, yakni kemakmuran Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin. Itu yang kita bahas dulu tu. Dengan erti kata Baitul Maqdis menjadi pusat kerajaan atau kekhalifahan umat Islam di akhir zaman, yang mana wilayahnya itu termasuk dalam bumi Syam yang Nabi SAW janjikan kemakmuran dan keberkatannya di akhir zaman. Sudah berlaku ke? Belum. Memang belum. Sebab kita tengok sekarang ni, macam itulah kedudukan situasinya. Di Gaza ni apa cerita tuan-tuan? Hari ke berapa perang? Tak kira dah. 100 update nanti dalam TV. Ini update nak bila nak Ramadan ni orang kira. Ni update cerita perang ni. Berapa lama dah perang ni? 100 hari lebih dah tuan-tuan. Siapa menang, siapa kalah, tak boleh buat keputusan lagi. Sekarang ni orang tak cerita sangat dah. Sebab apa? Ada dua faktor. Pertama, Yaman buat hal.
Houthi. Orang nampak perang Houthi pula. Iran pula buat hal. Iran ni daripada awal orang Islam, budak-budak TikTok dah sokong dah nak support Palestin. Tiba-tiba pergi attack Pakistan. Apa cerita? Iran. Pakistan balas balik. Ya. Dia mudah ya, dia kata. Nak buat attack Pakistan, kami dapati ada ejen-ejen Israel di sana. Ui, senang cerita. Kalau dia declare ada ejen Israel Kota Kemuning, mati tuan-tuan. Mana boleh begitu? Suka-suka hentam kedaulatan orang dengan ni percaya lagi Iran ni. Saya tuan-tuan, saya pukul rata ya, pukul matilah. Syiah tetap Syiah, habis cerita. Habis cerita. Apalah sekalipun tuan-tuan, Syiah tetap Syiah. Baik, satu. Keduanya, orang duk fokus kepada Asian Cup sekarang ni. Apatah lagi Asian Cup pula menyaksikan kegilaan negara-negara Arab mencatat kemenangan. Nah, itu dia. Kan? Arab Saudi masih berada di atas radar dia, Qatar selaku tuan rumah. Apa lagi? Jordan. Ini satu negara yang luar biasa sikit kebangkitannya. Sampai pelajar Malaysia pun tak boleh nak keluar rumah. Yang belajar di Jordan tu keluar je arba'ah. Tahu? 4. Kan kita kena hentak 4-0. Jadi benda-benda ni ialah dia mematikan sedikitlah cerita Palestin. Saya tak mau cerita yang tu tuan-tuan, sebab dia akan mengambil masa yang panjang. Cukuplah waktu ini belum ada. Saya nak bagi tahu satu mesej penting. Tuan-tuan ada dengar tak sekarang ni ada usaha melakukan rampasan kuasa ataupun menjatuhkan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri di Israel. Dan dia dilakukan oleh siapa? Menteri Pertahanan Israel. Tuan-tuan seronok tak? Netanyahu nak jatuh. Tuan-tuan tahu tak kenapa Menteri Pertahanan dia nak jatuhkan Netanyahu? Sebab Menteri Pertahanan dia kata Netanyahu ni lembab sangat. Kalau dia jatuh, naik Menteri Pertahanan tu lagi lingkup Palestin, tuan-tuan. Ini cerita dia. Sebab banyak kehendak-kehendak Menteri Pertahanan yang dia nak melancarkan operasi yang memang orang kata Gaza ni jadi abu terus lah. Bukan jadi arang lagi, jadi abu terus. Netanyahu dia bukanlah kata baik, mana ada baik, tak. Cuma Netanyahu dia kepala dia ekonomi sikit. Dia tak nak Gaza ni, sekurang-kurangnya masih ada kawasan yang dia boleh manfaatkan untuk pembangunan semula ekonomi dengan kadar yang lebih cepat daripada. Tapi puak-puak satu aliran lain dia tak mahu benda tu, sebab mereka aim untuk menyelesaikan Gaza dalam tempoh yang end of this month, dah tinggal beberapa hari, and then mereka nak melancarkan operasi penuh di West Bank tebing barat. Sebab bulan 4 ni ada satu perayaan orang Yahudi yang mereka akan sambut sekali dengan kemenangan total ke atas Baitul Maqdis. Itu yang bagi mereka desperate dari segi masa itu. Okey? Baik. Tak apa tuan-tuan. Ala kulli hal, keputusannya Nabi dah sebut. Saya yakin dalam kes ini, bila mana Yahudi sampai ke titik peperangan di Baitul Maqdis, mereka akan mula memasuki fasa kejatuhan dan kekalahannya. Mungkin kita masih 50-50. Kita pun tak tahu di Gaza ni dia menang atau dia kalah. Sebab ialah kehancuran aset equipment ketenteraan itu normal dalam peperangan. Tapi nak menentukan siapa menang, siapa kalah, itu mungkin masih jauh lagi situasinya. Tapi saya tak melihat isu ini di Gaza untuk kemenangan dan kekalahan, tetapi ceritanya akan berlaku di Baitul Maqdis. Baitul dekat dengan hadis. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, soon or later, bila tahun ni, tahun depan, kita tak tahu, tetapi detik kejatuhan dan kekalahan Yahudi pasti akan berlaku. Seiring dengan kemenangan kaum muslimin, pembentukan sebuah khilafah atau kerajaan di bumi Syam di bawah keluarga Nabi SAW. Itu juga janji Rasulullah. Dan makmur bumi Syam dengan pemerintahan dan kekuasaan kaum muslimin di sana pada waktu itu. Apa berlaku selepas kemakmuran Baitul Maqdis? Siapa ingat? Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah. Makmur bumi Syam, agenda merosakkan wilayah Saudi, terutamanya Madinah, tetap berterusan.
Allah menyelamatkan Madinah dengan sebuah gempa yang besar yang menyebabkan hancur kota Madinah, sehingga tuan-tuan, bumi Madinah tidak didiami lagi oleh penduduknya. Sabda Nabi, la tatrukunnal Madinah ala khairi ma kanat. Kelak kamu akan meninggalkan kota Madinah di atas kebaikan yang ada pada kota itu, kata Nabi. La yuridu fiha illa al-awafi. Kamu tak akan jumpa penduduk pun di kota Madinah melainkan al-awafi. Apa itu al-awafi? At-tayru was-siba, burung yang berterbangan dan haiwan-haiwan yang meliar. Itu saja yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Ini akan terjadi selepas kemakmuran Baitul Maqdis. Kenapa jadi macam tu? Kemenangan umat Islam berlaku di Baitul Maqdis sesuai dengan janji Rasulullah, keberkatan bumi Syam. Tetapi ada orang yang dia obses nak merosakkan kota Madinah. Siapa orang tu? Siapa yang boleh rosakkan Arab Saudi ni, tuan-tuan? Siapa yang boleh rosakkan kota Madinah? Ya? Perdana Menteri India? Tak mungkin. Tak mungkin. Ya. Saya tak menjawab. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah, kita semua Allah kurniakan akal, kita boleh lihat siapa yang boleh merosakkan Saudi ni. Saya berjumpa dengan satu orang, dia bidang apa lupa nak sebut, tapi dia bekerja dalam, dia kepakaran dia dalam tembak awan ni. Dia buat apa tu? Pembenihan awan, kan? Malaysia buat tak pembenihan awan ni? Buat. Tapi kita buat ni bila betul-betul kemarau, terutama bila empangan menurun, itu kadar air tu kita buat. Tapi bila kita buat tu, kita banyak benda kena tengok, angin apa semua kan. Hujan tapi takut tak turun ke empangan. Turun ke tempat lain. Kos dia tak beritahu saya, kos dia sekali tembak tu, dia katakan minimum 50,000 sekali tembak untuk berapa minit hujan tu. Tuan-tuan tahu tak kenapa Saudi 600% bertambah dia punya kadar kawasan hijau dia? Tuan-tuan ada baca tak baru ni? 600% bertambah. Sebab kadar hujan dia yang begitu meningkat, kadar peningkatan dia itu ketara dengan pembenihan itu. Macam mana dia boleh buat? Saya tak tahu nak cakap lah, tapi dah macam orang yang dah pemerintah dia memiliki ibarat unlimited fund, dia boleh buat lah. Lepas tu Jeddah sikit-sikit banjir, Jeddah sikit, kau nak tembak pun buatlah longkang dulu. Masalah Jeddah ni tak ada longkang, Arab ni tak ada longkang. Pergi kat mana pun payah nak jumpa longkang. Sebab dia hujan dia tu bila je, tuan-tuan, kan? Itu hujan dia tu boleh dikira. Sepanjang saya ulang alik lah setiap tahun pergi ni, bukan nak kata banyak pergi, orang suruh pergi jaga jemaah, nak buat macam mana, kan? Kita juga yang kena maki dengan Arab, kan? Tak apalah, pergi free punya hal, tuan-tuan. Sepanjang saya pergi 6-7 tahun ni, baru sekali je hujan dekat Masjid Quba. Macam mana? Sekali pergi 12 hari, 12 hari tak, dalam tempoh 6-7 tahun sekali tu je hujan. Tapi sekarang memang kerap hujan semua. Jeddah banjir teruk, banjir baru ni pun banjir kilat Jeddah. Tujuan dia untuk apa? Dia nak menghijaukan bumi Saudi. Betul. Itu yang jadi 600% meningkat kadar kehijauan dia itu. Orang tanya saya, Ustaz, takkan pemimpin dia tak baca hadis? Saya kata, hadis mana? Tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab kembali hijau. Betul? Ada hadis kan? Saya kata kalau kita pun tahu, takkan dia orang Arab dia tak tahu, kan? Tapi nak buat macam mana dia nak cepat kiamat? Itu je jawapan dia. Jadi kita boleh fikir kat situ, hadirin sekalian, ya. Jadi Allah selamatkan kota Madinah dengan kehancuran itu. Fizikalnya hancurlah, tapi kemuliaan dan kesucian itu terpelihara. Baik. Tapi Nabi janji memang kosong, tapi nanti satu masa al-imanu la ya'rizu ilal Madinah. Jangan risau, kerana satu masa nanti iman akan kembali ke kota Madinah. Baik. Maksudnya orang beriman akan kembali menempati kota Madinah, akan dimakmurkan semula selepas semua fitnah akhir zaman ini selesai dan tamat. Baik, setelah itu tuan-tuan, setelah kehancuran Madinah berlakulah malhamah.
di mana kerajaan umat Islam di Syam akan melalui beberapa peperangan dan mereka akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala satu persatu dalam peperangan mereka. Hasilnya wilayah mereka semakin luas. Wilayah kerajaan Islam di bumi Syam yang dipimpin keluarga Nabi itu akan terus meluas. Pertama, wilayah yang dia akan ambil adalah Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab yang menempatkan kota Haramain Mekah dan Madinah pada hari ini. Jangan risau tuan-tuan, ya, walaupun kita nampak pemerintahan Saudi hari ini memang sangat-sangat luar biasa, ya, proses liberalisasi apa yang dia buat apa semua ni, tapi Nabi dah menjanjikan wilayah Mekah dan Madinah akan terpelihara kerana satu hari nanti dia akan diambil alih oleh pemerintah daripada bumi Syam yang Allah pilih dari keturunan Nabi itu. Ya, baik. Lepas tu kat mana? Wilayah mana? Farsi, Iran, Iraq itu. Yang hari ini menjadi Iran kan. Macam mana ke dia? Dia apa? Muslim controversial power, kuasa Muslim yang begitu kontroversi. Dia Syiah macam mana pun. Wilayah dia akan jatuh juga satu masa nanti, wilayahnya akan menjadi milik kaum muslimin di bawah kerajaan di bumi Syam. Sebab itu hadirin mati Allah sekalian, pimpinan umat Islam dari keturunan Nabi itu, ya, pada waktu itu yang Nabi memberikan julukan gelaran sifatnya sebagai Al-Mahdi atau insan yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Nabi sebut apa? La tazhabud dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada ahli keluargaku, kata Nabi. Baik. Selepas itu hadirin sekalian, berlakulah peperangan Malhamah Kubra di utara Syria, iaitu peperangan antara Muslim dan Rom. Kenapa Kubra? Kubra ni makna apa? Besar, kerana Rom membawa 80 negara yang Nabi sifatkan dengan 80 bendera pada waktu itu hanya untuk memerangi kerajaan kaum muslimin. Allah juga memberi kemenangan ke atas kita dalam peperangan tersebut. Apa yang berlaku setelah itu? Nabi sebut dalam hadis Fathul Konstantiniyah. Dengan kekalahan Rom, wilayah yang mereka kuasai, kalau zaman Nabi wilayah kekuasaan Rom itu dipanggil Konstantinopel atau Konstantiniyah, ya, wilayah mereka akan dibuka oleh kaum muslimin menjadi wilayah jajahan ataupun wilayah dimiliki kaum muslimin. Waktu itu kalau kita hidup lagi, hadirin sekalian, kita akan melihat Eropah menjadi wilayah kaum muslimin. Dalam sekuens peperangan ini dia akan dimulakan pembukaan itu atau penaklukan itu dengan wilayah Eropah Timur. Sebab Konstantinopel itu dia bukan rujuk Istanbul, tak, sebenarnya dia merujuk kepada kawasan Konstantinopel adalah kawasan wilayah Eropah Timur. Kat sini kita berhenti kuliah yang lalu tuan-tuan. Revision saja ni dah berapa minit. Okey, baik. Apa jadi selepas itu? Dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud daripada Muaz ibn Jabal, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Pasal apa Dajjal keluar pada waktu tu? Pertama kita nak faham, keluar apa? Keluarnya Dajjal ni keluar dari mana? Keluar ke mana? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu saja. Nabi tak pernah sebut Dajjal keluar daripada pulau. Tak ada. Nabi tak pernah sebut yang Dajjal keluar daripada pulau. Berhentilah mencari di mana pulau Dajjal. Tu ada hadis tu, sahabat jumpa Dajjal kat pulau. Nanti dulu tuan-tuan, KIV dulu hadis tu, sabar. Nabi tak pernah sebut ia keluar daripada mana-mana pulau. Tak ada. Dekat mana riwayat yang Nabi sebut Dajjal keluar ni? Banyak tuan-tuan, ya, sehingga menimbulkan persoalan. Okey, saya sebut dulu kat mana tempat-tempat yang Nabi kata Dajjal keluar. Pertamanya sebelah Khurasan. Khurasan ni kawasan Iran apa semua tu, yang sebelah timur dia, itu Khurasan. Ya, membawa ke Afghan apa semua tu, itu adalah, ni baru ni Taliban perang pula dengan Pakistan.
Tu sebab tu sebelum ni orang dok kata Taliban, saya kata tak ada. Dia orang tak boleh selesaikan masalah sesama dia orang. Taliban attack Pakistan baru ni. Ya, hampir berlaku konflik pula. Tak tahu kenapa Pakistan jadi sasaran pula akhir-akhir ini. Ya, mungkin disebabkan oleh dia macam ni je tuan-tuan. Pakistan, saya ingatlah, dia adalah merupakan the only Muslim country yang ada nuclear weapon. Betul? Yes. So tuan-tuan boleh tengok negara apa yang pergi kacau dia. So negara tu bekerja dengan siapa sebenarnya? Puak itu bekerja dengan siapa? Simple. Kita boleh nampak kat situ. Tapi dia sebut Taliban, because Taliban kalau orang sebut, orang, oh ini pejuang Islam. Tak boleh letak question mark kat belakang. Akidah tak tergadai tuan-tuan. Sebab dia dalam konsep geopolitik benda ni. Sekali pun kita nampak dia, oh pejuang, boleh letak question mark. Ya ke? Ini satu soalan. Okey. First, Nabi pernah sebut Dajjal keluar di Khurasan. Hadis ni daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Jarang tuan-tuan Abu Bakar riwayat hadis. Tapi salah satunya Abu Bakar pernah menukilkan satu hadis. Sabda Nabi, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan." Nanti Dajjal keluar di bahagian bumi sebelah timur yang dipanggil Khurasan. Khurasan tu saya kata tu antara Iran, Afghan, dekat situ, kawasan itu. Okey. Satu. Ada tak riwayat lain? Ada. Nabi sebut Dajjal keluar di mana? Di khullah baina Syam wal Iraq, kawasan lapang antara Syam dan Iraq. Syam dan Iraq, border dia mana? Syria, Jordan, Syria utara, Jordan selatan, itu Syam. Itulah border dia dengan Iraq. Iraq sebelah timur Syam. Ada satu kawasan lapang, Nabi kata Dajjal akan keluar di situ. Itu yang kedua. Kat mana sebenarnya Dajjal keluar? Menimbulkan persoalan, keluar tu apa? Ya, keluar. Itu jadi satu isu, nak keluar apa? Tapi dalam satu riwayat yang lain, tuan-tuan, dalam ini satu hadis yang penting juga ni sebenarnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi seakan memberikan isyarat kedatangan Dajjal dari timur Madinah. Timur Madinah bukan tempat yang kita cerita tadi. Khurasan bukan sebelah timur Madinah. Iraq, Syam bukan sebelah timur, tu lebih kepada belah utara. Timur Madinah ni wilayah apa? Tak. Timur Madinah tak ada wilayah laut. Kalau ujung lepas Saudi. Tapi dalam map bandar di sebelah timur Madinah, betul-betul timur lurus adalah apa dia? Riyadh, tuan-tuan. Riyadh bandar dia. Nabi pernah sebut, ala innal fitnata hahuna. Nabi kata kepada para sahabat, ketahuilah sesungguhnya dia datang dari arah sana. Nabi tunjuk dengan isyaratnya ke arah timur Madinah. Nabi menyifatkan haitsu yatla'u qarnu syaitan, tempat di mana akan terbitnya ataupun munculnya tanduk syaitan, kata Nabi. Yang itu Nabi sebut dia datang dari arah sana. Baik. Tak selesai lagi ni. Ada keluar apa ni? Tuan-tuan, apa sebenarnya watak Dajjal ketika dia muncul? Ini satu soalan. Pertama ya, ada benda yang kita kena rasional dalam berfikir. Impossible dia orang biasa, seorang rakyat biasa. Kalau dia rakyat biasa, macam mana dia nak buat segala fitnah dan kerosakan-kerosakan yang Nabi sebut itu? Terutamanya di hari-hari terakhir dia tu adalah kerosakan di tanah Arab. Hadirin sekalian, sehingga Nabi berpesan kepada umat yang hidup pada masa itu, ikatlah anak isterimu di rumah. Kalau kamu lepas keluar, confirm dia beli tiket konsert. Iya.
Tengok Saudi sekarang apa jadi. Saudi tak pernah ada tuan-tuan benda macam ni. Tak pernah ada seperti mana apa yang ada pada hari ini. Tak pernah ada tu sejak bila? Sejak Rasulullah membersihkan tanah Arab daripada segala elemen-elemen anasir keburukan dan kefasikan ini. Tak pernah ada. Lah dia hidup balik hari ini. Bila dia hidup? Selepas naiknya kekuasaan satu orang ni, tuan-tuan. Dia memang tak tahulah apa yang dia ada. Tapi ramai dah dulu zaman-zaman ayah dia baru naik. Ayah dia tak ada naik, terus hilang kuasa. Dia kaut, tuan-tuan. Ya. King Salman naik tahun, King Abdullah mati 2015. Tak ingatlah. Ke awal lagi? Tak ingat. Tapi dia naik sebagai putera mahkota 2017. Dia naik 2021, selepas Elizabeth mati, dia naik sebagai Perdana Menteri. Dia mengetuai kerajaan Arab Saudi. Sebab tu sekarang ni kalau Perdana Menteri Malaysia pergi Arab Saudi, dia tak akan jumpa King Salman. Dia akan jumpa rakan sejawat. Rakan sejawat dia sekarang adalah putera mahkota Saudi, kerana putera mahkota Saudi sekarang adalah merupakan ketua kerajaan. Okey? Kalau Sultan Brunei pergi, dia boleh jumpa dua-dua. Sebab Sultan Brunei adalah ketua negara dan ketua kerajaan dalam masa yang sama. Betul? Negara kita dia demokrasi berparlimen. Ketua negara dan ketua kerajaan adalah individu atau institusi yang berbeza. Kalau yang di Pertuan Agong kita pergi Saudi, dia kena jumpa King Salman. Macam tu cerita dia. Okey? Tapi ini buat pertama kali ketua kerajaan bukan ketua negara di Saudi. Sebab sebelum ni Perdana Menteri mesti King. Itu istilah dia. Itu situasi dia. Okey? Baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ya. Kita tak boleh nafi pun benda ni, ya. Dan perubahan yang begitu drastik itu memang tak ada siapa pun boleh deny benda itu. Dan sekarang ini kita tengok ke arah normalisasi untuk menerima kemasukan warga orang-orang non-Muslim ke dalam kota Madinah. Now reality sedang berlaku. Sebab tu kalau kita tengok pun baru-baru ni seorang menteri wanita dalam kabinet Mudi itu pakai sari boleh buat video depan jam di dataran bahagian belakang Masjid Nabawi itu. Benda ni at one time kita akan anggap benda normal. Ya. Saya tak nafikan dalam masalah perbahasan hukum non-Muslim masuk Madinah. Saya pun bersama dengan pandangan hukum non-Muslim masuk Madinah harus tak sama macam Mekah. Ya. Mekah memang strict. Crane terbalik pun nak panggil engineer Jerman tu pun payah nak lepas. Bukan suka tak ni kan. Begitu. Tapi dia melintas pun tak boleh. Dia ada satu stadium bola daripada airport Jeddah nak pergi stadium tu, dia kalau main road dia kena lintas tanah haram, tapi dia akan divert. Dia tak akan masuk tanah haram sebab kalau dia bawa pasukan yang non Muslim. Macam tu. Mekah tu cerita Mekah. Madinah ya, memang saya pun berpegang kepada pandangan boleh harus. Tetapi kita harus tengok, ya, kalau dibuka penuh sebagai bandar pelancongan, natijahnya apa tuan-tuan? Kesan kepada situasi. Kita dah pergi semayang, orang kafir, Mak Saleh rambut berang, dia bukan ada etika pakaian. Dia tak ada etika pakaian. Ya. Etika pakaian hari ini di Saudi hanya lil mu'tamirin wal hujjaj, iaitu untuk jemaah umrah dan jemaah haji. Tu saja. Saya tanya sendiri dengan orang Saudi. Saya pernah cerita kot dengan tuan-tuan, 2022 November, separuh jemaah saya, terutamanya makcik-makcik, anaknya tidak meroamingkan nombor telefon mereka. Sampai di Madinah tak boleh nak call. Saya juga yang dicari. Ustaz, tolonglah. Jenuh kita cari. Saya jual SIM card. Mari datang. Suka Arab tu. Dapat sale malam tu kan. Ya Allah. Laki promoter tu datang tu duk buat servis tu 3 orang perempuan. Bujang-bujang semua.
pakai apa tuan? Seluar ketat. Dengan pakai baju, pakai benda tu orang muslimat selalu guna duk buat sidai kain kat luar. Baju apa saya tak, kawan saya bagi tahu, saya tak reti nak sebut, tak ingat bagaimana. Saya kata drastik, sebab itu first time saya pergi selepas Covid. Last tu saya pergi 2019. Masa tu kan saya tengok, Allahu Akbar, saya kata kenapa saya kata boleh ke pakai macam ni dalam kota Madinah kan. Saya pun memberanikan diri tanya. Saya tanya dengan seorang tu, dia tak jawab. Kan biasa dia tengok kita macam kan. Tanya yang kedua, saya kata boleh ke pakai macam ni, tak salah? Dia kata tak ada dah. Dia kata undang-undang dah tak ada, pakaian ni untuk jemaah umrah je, dia kata. Dia jawab. Saya kata tak apalah. Saya mak dekat Google, betul lah, dia jawab tu betul. Memang tak ada dah undang-undang itu. Sebab sebelum tu saya pergi masih ada lagi. Saya ada bawa satu keluarga Melayu, dia nak jumpa dengan dua pupu dia yang dah jadi Melayu Arab duduk sana. Dia ambil kami, masa tu perempuan dah boleh drive tapi pakaian masih, dia ambil kami dekat Al-Haram itu pakai abaya, tutup semua. Sampai masuk ke rumah abaya hilang. Saya tak nak cakap lah dia pakai macam mana kan. Ya, saya tak tipu tuan-tuan. Betul, dia pakai macam orang, tuan-tuan tengok orang perempuan duduk jogging sekarang ni, pakai main dalam rumah. Saya ada ni orang luar ni, ustaz pula tu pakai kepiah kan. Saya tak cabut lah kepiah saya, ada je lah kan. Saya kata tak apalah. Tapi dulu dia pakai undang-undang, sekarang tak ada. Banyak perubahan yang berlaku, hadirin sekalian. Saya nak tanya lah, benda-benda ni siapa yang boleh buat? Bukan orang biasa. Ya. Okey, hadirin sekalian. Ada satu hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud. Nabi jelas menyifatkan suatu hari bangsa Arab akan melihat kedatangan Dajjal dan menguasai bangsa mereka. Ya, itu Nabi sebut dalam hadis. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah bacakan kepada tuan-tuan hadis tu tentang, ingat tak hadis Nabi menceritakan yaumul khalas. Nabi tanya, wama yaumul khalas? Khalas ni apa? Habis. Khalas semua tahu, kita orang Melayu pun tahu, habis. Hari penghabisan. Wama yaumul khalas? Apakah itu hari penghabisan? Sahabat diam. Sahabat tahu Nabi nak bagi tahu satu berita, big news, satu berita besar. Nabi sebut, yaji'ud dajjal fayas'adu uhudan. Hari di mana nanti Dajjal datang, dia panjat bukit Uhud. Tak, bukan seorang, bersama dengan escort dia, pengikut dia. Lepas tu dia turun, dia tengok, dia panjat bukit Uhud, dia tengok ke arah Masjid Nabi, kemudian dia turun bergerak nak pergi ke Masjid Nabawi. Dia tak boleh masuk. Fa inna fi kulli naqbin min niqabiha malakan muslitan. Kerana di setiap gerbangnya, kata Nabi, adanya malaikat yang bersenjata. Ada pendapat yang kata gerbang tu tak ada gerbang, jalan masuk ke Madinah. Tapi kalau kita tengok word hadis naqab itu gerbang lah. Tapi Nabi sebut 1400 tahun dulu Masjid Nabawi mana ada gate, tuan-tuan. Now dia tak boleh masuk. Dia divert ke kawasan fayati sabhatul jaraf, kata Nabi, sabhatul jaraf. Dia pergi ke satu kawasan namanya sabhatul jaraf. Di mana tu? Sabhatul jaraf arah kilang Quran di Madinah. Satu kawasan yang terdapat sebuah bukit bernama Jabal Taibah. Apa yang ada di atas Jabal Taibah? Sebuah istana yang bernama Kingdom Palace. Dan Nabi menyifatkan dia akan menjadi penempatan dan tempat penginapan Dajjal. Dia duduk situ. At the end dia duduk di Madinah. Tipu lah Ustaz. Kan Nabi sebut Dajjal tak boleh masuk Madinah. Ya, memang ada hadis tu. Nanti saya cerita bila yang Dajjal tak boleh masuk Madinah.
Al-Imam Nawawi dah ulas lama dah, bukan sepanjang masa. Allah hanya mengharamkan Dajjal masuk Mekah dan Madinah untuk satu tempoh, nanti ada masa dia. Dia duduk situ sudahnya tuan-tuan. Pada waktu dia duduk di situ, apa jadi? Tarjuful Madinah salasa rajafat. Bergegar Madinah dengan 3 kali gegaran. Tuan-tuan Google lah Kingdom Palace in Madinah, ada tak? Tak tahu istana tu siapa punya pun tak tahu, tapi memang ada atas bukit. Bergegar Madinah, fayakhruju kullu kafirin wa munafiqin, dalam satu riwayat fasiqin ilaih. Nabi sebut keluarlah dari kota Madinah semua orang kafir, orang fasik dan orang munafik, pergi kepada Dajjal pada waktu itu. Tuan-tuan, saya ingat 5-6 tahun dulu saya bahas hadis ni, saya tak boleh faham macam mana orang kafir ada kat dalam Madinah. Sebab Nabi kata keluar semua orang kafir. Tapi saya ingat sekarang ini kita tak perlu bahas pun, kita dah faham kenapa. Ya, ini waktu hari ini, belum 2-3 tahun akan datang. InsyaAllah kita continue after azan Isya, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه فات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وحده. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat sekalian, insya-Allah saya ambil masa sedikit saja. Saya bagi mukadimah penerangan pada malam ini untuk kita memahami dahulu maksud khurujud dajjal ataupun keluarnya ad-dajjal. Dia ketika mana peristiwa yang Nabi maksudkan keluarnya dajjal ini, dia merupakan seorang penguasa. Bangsa Arab berada di bawah kekuasaan dia pada waktu itu. Dan sebab itulah ya, ketika mana wilayah Jazirah Arab atau semenanjung tanah Arab telah dikuasai oleh kerajaan umat Islam di Syam, itu membawa erti kekuasaan Dajjal atau pengaruhnya semakin melemah. Apa yang Nabi maksudkan keluarnya Dajjal ini? Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Ummu Syuraik, Nabi ada cerita keadaan kaum muslimin ketika keluarnya Dajjal ini. Apa Nabi sebut? Manusia akan melarikan diri hingga ke kawasan pergunungan daripada Dajjal. Waktu tu bukan orang Melayu, tak, orang Arab. Cerita ni bukan di tanah Melayu, cerita ni di tanah Arab. Apa sebenarnya dia buat? Jawapannya tuan-tuan hadirin sekalian, maksud keluar itu adalah dia bangkit, bertemu ataupun pergi kepada orang-orang Yahudi, membawa orang-orang Yahudi melanggar perjanjian yang mereka meterai dan melakukan amukan ketenteraan ataupun huru-hara di Timur Tengah. Itulah jawapannya. Sebab itu tuan-tuan pernah jumpa tak hadis pertemuan Dajjal dengan Nabi Isa? Pernah jumpa tak hadis tu? Ada yang mungkin sebelum ni pernah dengar kan? Allah akan turunkan Nabi Isa dan bertemu dua tu, betul? Nabi Isa buru Dajjal. Dajjal lari. Dajjal lari ke mana? Babulut maksudnya? Gate. Bab tu gate. Di mana tu? Di kota Lut. Nabi sebut dalam hadis clear, Lut. Di mana Lut hari ni? Israel. Dia tak lari ke Tel Aviv, dia tak lari ke mana lagi, banyaklah bandar-bandar lain, tapi dia lari ke Lut. Apa sebab dia lari ke Lut? Nabi tak pernah ceritalah, tapi dia lari ke kota Lut kerana Nabi Isa dapat Dajjal di kota Lut. Tapi yang menariknya di kota Lut itu adanya Ben Gurion International Airport. Dia nak lari ke mana saya tak tahu, tapi dia lari ke situ. Gate pintu masuk Malaysia kat mana? Nah, tuan-tuan, dia lari ke situ. Dia dapat lari? Tak. Nabi Isa mendapatkannya yazubu kama yazubul milhu fil ma'.
Cukup dengan Nabi Isa berhadapan dengan dia, dia mencair seperti mana garam yang larut dalam air, Nabi SAW sebutkan. Tuan-tuan kena yakin hadis ni. Kalau tak yakin, jadi macam saya tak nak sebut siapa, tapi ada pemikir, dia tak famous pun, bukan public figure, tapi saya kenal lah, Muslim, Islam, budak muda, pemikir, nampaknya kritis, tetapi dia berakhir dengan dia menyatakan Dajjal hanyalah khayalan ilusi Rasulullah. Dia sebut. Sebab apa? Dia kata banyak hadis Dajjal tak logik. Dia kata apa? Dia kata Dajjal, Nabi terlalu takut fitnah ke atas umatnya sehingga membawanya berilusi tentang satu watak yang, ya, dia cakap macam tu. Dia pernah persoal sebab apa Nabi bercakap tempat keluar Dajjal tak sama dalam setiap hadis. Dia sebut. Memang kita kalau tak ada basic pun jenuh nak jawab dia ni. Tapi antara dia sebut adalah, Nabi sebut Dajjal binasa cair seperti garam yang larut dalam air. Macam tu. Orang putih tahu hadis ni, tuan-tuan. Sebab tu dia suka buat filem-filem macam tu. Dia buat filem Sandman. Sebab dia nak filem tu mempengaruhi kita dan sampai kita boleh menganggap cerita ni cerita filem. No. Saya boleh bahaskan tentang kenapa dia macam tu. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Isa? Tikam dia. Kalau Nabi Isa tak tikam, Nabi sebut falau tarakahu falau tarakahu yahlik. Kalau Nabi Isa biarkan, tak payah buat apa-apa, Dajjal akan binasa. Terus binasa, habis. Tetapi manusia akan keliru. Manusia tak boleh memahami kebinasaan dia. Allah perintahkan Nabi Isa tikam jasad Dajjal dengan sebilah senjata yang ada di tangan baginda, dan Nabi sebut terlihatlah darah di senjata itu. Terkulai dan rebahlah jasad Dajjal pada masa itu. Tapi sebenarnya kalau Nabi Isa tak tikam, dia habis dah. Ya, pelik sangat ke cerita ni, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, Dajjal ada tak hari ni? Ada tak hari ni? Ada tak? Rasa tuan-tuan Dajjal tu ada tak hari ni? Ada. Zaman Nabi dia ada tak? Kat situ dah pelik dah. Zaman Nabi dia ada, kat hari ni pun dia ada. Oi, berapa ribu tahun dia hidup. Ini bukan manusia biasa. Jadi tak pelik kalau dia binasa dengan cara yang berbeza dari kebinasaan manusia. Hadirin sekalian, dia inilah yang Nabi sebut, man arada ahlal madinati su'an adabahullah kama yazubul milhu fil ma'. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa maksudnya? Orang yang mengkendaki atau menginginkan kerosakan penduduk Madinah dengan sebuah keburukan, kata Nabi, akhirnya Allah akan cairkan dia seperti garam yang larut dalam air. Siapa yang nak kerosakan ke atas penduduk Madinah ni? Jawapannya, lihat kepada bentuk kebinasaan itu. Itu adalah bentuk kebinasaan yang merujuk kepada sifat binasanya Dajjal di hadapan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maksud dia keluar, dia pergi kepada orang Yahudi. Orang Yahudi di mana pada waktu itu? Di Syam, di sebuah negara haram bernama Israel. Oh, ada lagi rupanya? Ada. Sebab tu saya kata pertembungan Islam dan Yahudi akan terus berlaku hingga turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Kerana the last war between Muslim and Yahudi ni adalah selepas turunnya Nabi Allah, selepas leader dia pada waktu itu Al-Masihud Dajjal binasa di tangan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dajjal keluar kepada orang Yahudi, membangkitkan mereka, langgar perjanjian ketika mana orang Yahudi berada dalam perjanjian damai sebagai pihak yang kalah dalam peperangan setelah beberapa tahun. Yahudi diam 1000 bahasa, dia akan diam. Sebab itu saya obses two state solution akan tercapai, tuan-tuan. Walaupun tak ada seorang ustaz pun yang duduk di meja ini akan pro kepada two state solution. Saya pun tak pro two state solution. Saya pun tak reda seinci tanah Palestin atau milik kaum muslimin jatuh ke tangan orang Yahudi. Tetapi sesuatu yang kita nak capai kadang-kadang perlu ada proses dia. Nabi nak langgar kota Mekah pun, tuan-tuan, tunggu 2 tahun.
Sahabat suruh langgar 6 hijrah tu, perjanjian Hudaibiyah tu, kita langgar je. Tunggu 2 tahun tuan-tuan. 19 Ramadan 8 hijrah baru Nabi masuk kota Mekah dengan satu poin besar. Kerana satu kabilah yang bersekutu dengan Quraisy menyerang kabilah yang bersekutu dengan Nabi. Ada poin besar. Kemakmuran Baitul Maqdis tu yang kita cerita sebagai peristiwa besar pertama dalam tanda-tanda kiamat ini, kemenangan kaum muslimin tu kan di bumi Syam, Yahudi kalah. Mestilah for sure dia kalah. Tapi kalah tu dia takkan berakhir sebuah negara dia. Kalah termeterai satu perjanjian damai. Itu yang pembahagian 2 wilayah. Boleh ke dia patuh? Memang dia patuh lah sebab dia kalah. Selama ni perjanjian dengan Israel, mana pernah dia patuh? Sebab mana pernah dia berada pada side yang kalah? Setiap kali war, sempadan dia akan lebih luas. Macam tu. Buat sepadan berapa kali dah? Sepadan sebelum 1948, sepadan resolusi PBB, resolusi 181, Partition Plan for Palestine 1946. Tak ikut. Perang. Dia menang perang 1948, sepadan dia makin besar. Perang lagi 1967, makin besar, makin besar, makin besar. Perjanjian Oslo dapat lagi sepadan. Tapi at one time bila dia kalah, baru ada akai orang panggil, baru nak patuh. Patuh betul. Sepanjang peristiwa besar yang kita cerita, kehancuran Madinah, peperangan dengan Rom, buka Konstantinopel, Yahudi ada. Negara dia itulah. Kalau ikutkan dalam sikuan hadis ni, dia ada. Baik dah waktu tu, taat. Tapi apa punca dia bangkit langgar perjanjian? Dajjal. Kerana Dajjal pada masa itu datang sebagai watak yang ditunggu oleh Nabi, oleh orang Yahudi. Yahudi tunggu siapa? Yahudi bukan tunggu Dajjal. Yahudi tunggu satu watak namanya Messiah. Ya, memang Yahudi tunggu Messiah. Sebab itu kelompok-kelompok ekstremis Zionis, ekstremis Yahudi, ekstremis agama yang berideologi Zionis, dia cukup marah dengan Netanyahu. Sebab Netanyahu ni dia sekular. Jadi dia faham Messiah ni tak setaksub geng-geng ultra Yahudi. Sebab itu bagi tuan-tuan, ada kelompok lagi dahsyat daripada sekular ni sebenarnya. Netanyahu tu teruk dah, dalam kabinet dia ada lagi tu kelompok-kelompok ekstremis agama Yahudi yang meletakkan selama mana kita belum menguasai tanah Baitul Maqdis, maka selama itulah Messiah yang kita tunggu tidak akan datang. Ya, sebab tu dia nak tanah tu. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, bukan faktor agama pun, tak ada. Faktor kepercayaan itu sebenarnya yang Yahudi jadi seperti mana hari ni. Tuan-tuan, mana dia dapat maklumat Messiah tu? Itu bicara akhir zaman dalam kitab dia, betul. Kita tak boleh nafi. Watak tu juga ada dalam teks kita sebenarnya. Siapa sebenarnya Messiah itu? Al-Masih. Siapa dia Al-Masih? Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi kan Yahudi ni kan agama asal samawi yang apa? Yang diolah, diputar belit apa semua. Jadi asalnya watak Messiah, penyelamat umat akhir zaman yang asalnya Nabi Allah Isa yang akan turun balik itu, di sisi orang Yahudi sekarang dah tak bukan Nabi Isa. Unknown punya figure, tak tahu siapa, dia orang tunggu. Sebenarnya tuan-tuan, yang betul jadi penyelamat memang Nabi Isa. Sebab di saat kejatuhan orang Yahudi nanti hanya akan selamat jika dia menerima Nabi Allah Isa alaihi salam. Maksudnya apa? Dia beriman dengan Nabi Isa dan menerima kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat di akhir zaman. Tetapi problemnya di mana? Dajjal datang dulu sebelum turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Sekarang tuan-tuan faham kenapa Nabi panggil Al-Masihud Dajjal? Kan Nabi panggil Dajjal Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang palsu, yang dusta. Jelas tuan-tuan? Nabi nak bagi tahu dia akan datang sebagai watak Al-Masih, tetapi dia adalah watak yang
palsu, menjadi penyelamat palsu kepada orang Yahudi yang pada waktu itu elok-elok boleh ada negara, masih boleh ada tanah. Ikut Dajjal punya pasal, Dajjal binasa di tangan Nabi Isa dan mereka akhirnya diperangi sebagai pihak penjenayah perang yang melanggar perjanjian damai. Waktu itulah Dajjal lari di balik pohon Gharqad, tuan-tuan. Ni kisah dia. Ini dia punya sequence perjalanan dia. InsyaAllah. Nak tengok semua benda ni, doalah semoga Allah panjangkan umur dan usia kita. Begitulah tuan-tuan ya. Moga-moga dengan kita dengar perkara ini, kita menyederhanakan keinginan dunia kita. Carilah sebanyak-banyaknya, tetapi kita salurkanlah kepada perkara yang memberikan manfaat kepada hidup akhirat kita. Jangan kurangkan kerja dan keuntungan. Itu carilah sebanyak-banyak, selagi boleh cari tuan-tuan. Cuma nak salur ke mana? Itu saja. Salurlah ke perkara yang boleh memberi manfaat hidup akhirat kita. Kerana kita bukan berada di awal atau pertengahan, kita memang berada di era, di umat yang berada di fasa akhir dari kalangan umat akhir zaman. Wallahu alam. InsyaAllah kuliah akan datang saya akan detailkan bagaimana dia bawa peperangan tersebut, di wilayah mana dia akan berperang, dan situasi dia tidak boleh memasuki. Sebenarnya bukan dua masjid, bukan Mekah Madinah, dia tak boleh masuk 4 tempat sebenarnya dalam hadis, termasuk Masjid Tur dan Masjid Al-Aqsa. Mekah dia nak serangi, tak boleh masuk. Madinah pun dia nak attack, tak boleh masuk. Dia nak pergi ke Masjid Tur. Masjid Tur ni di Sinai, Mesir, tak boleh masuk. Last dia nak pergi ke Masjid Al-Aqsa pun tak boleh masuk. Akhirnya dia bertembung dengan tentera kaum muslimin di kawasan timur Damsyik, Syria. Allah turunkan Nabi Allah Isa di sebuah menara putih di bahagian timur Damsyik. Itulah dalam hadis. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah semoga memberi manfaat ya. InsyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah bulan hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.